kepada setiap kaum muslimin dan muslimat. Pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan berhubung tentang keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, likulli yaumin sittuna wa salasumi'atin lahzatan. Setiap hari Allah sediakan kepada setiap manusia itu 360 habuan yang merupakan nasib yang bakal diterima. Maka suka dinyatakan pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengkupaskan berhubung tentang pekerjaan yang diberkati agar hidup kita sentiasa berbahagia dunia dan akhirat hendaknya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ayat yang ke-84 surah Al-Isra, kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, setiap insan yang menjalani hidup di bumi Allah ini berhak melakukan apa jua pekerjaan mengikut keinginan dan kemahuannya. Tapi ingat, Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui siapakah yang betul dalam urusan pekerjaan sehariannya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, maka ayat yang ke-84 surah Al-Isra ini menjelaskan kepada kita berhubung tentang pekerjaan yang diberkati Allah. Semua orang bekerja. Persoalannya sekarang, sama ada dia bekerja mendapat keberkatan di sisi Allah ataupun sebaliknya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan pada ayat 84 surah Al-Isra betapa Allah Ta'ala tidak pernah mengongkong keinginan, kehendak dan kemahuan hamba-hambanya. Malah Allah Ta'ala beri peluang kepada setiap insan yang menjalani hidup di bumi Allah ini, bekerjalah mengikut keinginan, kehendak dan kemahuan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita ayat 84 surah Al-Isra. Dan seorang tokoh ulama as-salafus salih, ahli tafsir yang dihormati lagi disegani, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah daripada perkataan syakilati. Syakilati, perkataan asalnya membawa arti baris. Baris di atas, baris di bawah, baris di hadapan. Dan sekiranya anak-anak kita belajar Al-Quran, maka dia mengetahui baris di atas, baris di bawah, baris di hadapan. Sekiranya tidak ada baris, disebut mati. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa. Malah terpulanglah kepada hamba-hambanya yang hendak bekerja di bumi Allah ini. Sama ada nak bekerja di barisan hadapan, atau nak bekerja di barisan belakang, atau nak bekerja di barisan tengah, terpulang kepadanya. Yang penting, di mana pun kedudukan posisi pekerjaan yang dipilihnya itu betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang paling penting Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan kamu maha mengetahui siapakah yang betul, yakni mendapat petunjuk dalam urusan pekerjaan sehariannya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini pastikan pekerjaan yang kita pilih itu adalah pekerjaan yang halal
di sisi agama Allah. Dan jangan persoalkan apabila kita bekerja di bahagian hadapan, ataupun kita diletakkan di bahagian belakang, ataupun kita diletakkan di bahagian atas, maupun kita letakkan di bahagian bawah. Yang penting sejauh mana keikhlasan, kejujuran dalam kita menjalani tugas seharian. Sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, likulli insanin situna wa salasu mi'atin lahzatan yuhyi wa yumit, yurzaku wa yudhiqu, yu'izzu wa yuzillu, wa yaf'alullahu ma yasha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setiap hari Allah Ta'ala sediakan kepada setiap insan, yakni hamba-hambanya yang menjalani hidup di bumi Allah ini, sebanyak 360 habuan. Dan termasuk daripada 360 habuan yang lebih dikenali dengan perkataan nasib, ya, di situ ada insan yang dihidupkan, di situ ada insan yang dimatikan, di situ ada insan yang diberi rezeki, di situ ada insan yang disempitkan rezeki, di situ ada insan yang dimuliakan, di situ ada insan yang dihinakan. Maka Allah berhak melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sudah barang pasti kita perlu berusaha agar 360 habuan dalam tempohan masa 24 jam, maka apabila diringkaskan 360 habuan dalam tempohan masa 24 jam, ini berarti setiap 4 minit satu habuan, setiap 4 minit satu nasib yang bakal menimpa setiap manusia. Sekiranya manusia itu betul dalam urusan pekerjaannya, maka nasib yang diterima itu adalah nasib yang baik. Tetapi apabila manusia itu salah guna peluang pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka dalam hal ini nasib yang bakal diterima oleh manusia itu adalah nasib yang buruk. Maka 360 nasib, yakni setiap 4 minit satu nasib, dia bergantung kepada sejauh mana keikhlasan, kejujuran, kebenaran kita dalam menyempurnakan segala amanah daripada pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, setelah dijelaskan berhubung tentang bidang pekerjaan, terpulang kepada kehendak dan kemahuan. Yang penting ada kejujuran dan amanah dalam menyempurnakan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Maka sampai masanya pula apabila sebut tentang pekerjaan yang diberkati Allah, kita perlu mengambil contoh yang terbaik supaya kita juga mendapat sesuatu yang terbaik. Dalam hal ini, junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min kan nakhlah ta'kulu tayyiban wa tada'u tayyiban wa iza waqa'at ala 'udin lam tuksirhu wa lam tubsidhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang beriman itu sewajarnya lah sifatnya seperti seekor lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar cara kita bekerja sebagaimana lebah bekerja. Apabila sebut sahaja tentang lebah,
Rasulullah SAW memberi kepada kita satu perumpamaan yang cukup baik untuk dijadikan tauladan. Rasulullah SAW menyatakan, istimewanya lebah itu 3 sifatnya yang perlu kita hayati agar pekerjaan kita diberkati. Yang pertama, ta'kulu tayyiban, lebah makan yang baik. Yang kedua, wa tada'u tayyiban, lebah menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, wa iza waqa'an ala udin lam tuksiruhu wa lam tubsidhu, lebah apabila dia hinggap di mana-mana dedahanan pokok, lebah sekali-kali tidak akan mematahkan dedahanan pokok tersebut, dan lebah tidak akan merosakkan pokok yang dihinggap. Maka inilah dia 3 sifat lebah yang telah membawa bahawa lebah itu makhluk yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makan yang baik. Yang kedua, hasil yang baik. Yang ketiga, sumbangan yang baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di manapun kita bekerja, sama ada daripada perjawatan yang tinggi hinggalah perjawatan yang rendah pada pandangan kita, yang penting di mana kita diletakkan, maka di situ kita pastikan bahawa kita makan yang baik. Dengan kata lain, apabila kita bekerja, pastikan sesuai dengan gaji yang diberikan, supaya gaji yang kita perolehi itu setimpal dengan pekerjaan yang telah kita berikan. Maka disitulah yang dimaksudkan dengan makan yang baik. Jangan sekali-kali kita curi tulang, tetapi kita mengambil upah, maka di situ tidak ada keadilan. Maka keadilan itu wujud apabila kita bekerja dan setimpal dengan kerja kita itu mendapat upah yang dijanjikan. Maka disitulah kita akan makan daripada hasil pekerjaan kita sendiri. Maka disebut di situ makan yang baik. Yang kedua, hasil yang baik. Di manapun kita bekerja, yang penting kita menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, dan yang ketiga, sumbangkan yang baik. Sebelum kita menamatkan kerja kita di mana-mana jua jabatan ataupun di mana-mana jua industri, pastikan ada sumbangan yang kita berikan. Manusia mati meninggalkan nama. Inilah dia sumbangan yang diberikan oleh seorang Rasul yang mulia, Baginda Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surah As-Safat, wa tarakna alaihi fil akhirin. Sadaqallahul azim. Kami tinggalkan nama Nabi Allah Ibrahim itu agar disebut baik oleh umat kebelakangan, iaitu umat akhir zaman. Dek kerana Baginda Ibrahim itu seorang Nabi yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang istimewa. Namanya disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati, maka dalam hal ini pastikan bahawa kita daripada kalangan hamba Allah yang mengamalkan 3 prinsip yang Rasulullah SAW akui. 3 prinsip inilah yang meletakkan lebah merupakan makhluk Allah yang unggul. Pastikan kita makan yang baik, kita hasilkan yang baik, dan kita sumbangkan yang baik. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan. Setiap pekerjaan kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami apakah teknik gerak laku yang perlu kita ketahui agar pekerjaan kita itu benar-benar diberkati Allah, maka insya-Allah kita akan berehat sebentar. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, setelah saya perjelaskan kepada sidang penonton sekalian
berhubung tentang apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan. Dan kemudian saya nyatakan pula berhubung tentang bagaimana dan cara mana supaya pekerjaan kita itu benar-benar diberkati Allah. Ya, maka sampai masanya saya jelaskan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah berhubung tentang apakah tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan apabila kita memulakan pekerjaan kita. Dalam hal ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan kepada kita, ya, betapa umat manusia itu tak dapat tidak perlu mengikut apa yang ditunjuk ajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Ahmad, "Bakiru fi talabir rizqi." Artinya, berpagi-pagilah kamu dalam mencari rezeki. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita betapa kita perlu memulakan pekerjaan di pagi hari. Jangan tunggu dah tengah hari, jangan tunggu dah petang hari. Kita perlukan pekerjaan di pagi hari. Kenapa perlu mulakan pekerjaan di pagi hari? Kerana di situ Allah Ta'ala sediakan keberkatan. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala nyatakan pada ayat yang pertama, Suratul Fajr. Wal Fajr. Artinya, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Sebaik sahaja fajar sadiq menyingsing, kelihatan. Disitulah kita dituntut menunaikan sembahyang fardu subuh. Kerana apa? Ya, waktu itu adalah waktu permulaan untuk kita memulakan kehidupan. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menyatakan, sebaik sahaja terbit fajar, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi Allah yang dinyatakan oleh Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumai dalam kitabnya Hayatul Hayawanul Kubra, ada 17,000 jenis makhluk, 17,000 spesies yang ada di bumi Allah. Maka setiap hari sebaik sahaja terbit fajar, 17,000 jenis makhluk ini akan keluar daripada sarangnya, keluar daripada penempatannya, mencari rezeki yang Allah Ta'ala taburkan di bumi Allah. Bagi kita seorang Muslim, kita bangun pagi sembahyang fardu subuh, dan selepas kita sembahyang fardu subuh, kita bersiap sedia untuk meraih rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita. Maka kita mulakan pekerjaan di pagi hari. Di situ adanya keberkatan. Maknanya di situ adanya keuntungan. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, jangan takut soal habuan. Ya, sudah disediakan untuk kita. Hanya kita perlu menggerakkan anggota tubuh badan. Pasti ada di situ habuan yang Allah berikan. Jangan takut tentang kenaikan pangkat ataupun dijatuhkan pangkat. Yang penting kita bergerak setiap pagi memenuhi tuntutan, mencari rezeki yang halal melalui pekerjaan yang diberkati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini seorang as-salafus saleh, iaitu seorang waliullah yang dihormati lagi disegani, Imam Abi Ishaq, menganjurkan kepada kita, apabila kita keluar daripada rumah di pagi hari, angkatlah dua tangan dan berdoalah dengan membaca Alhamdulillahillazi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Artinya, segala puji bagi Allah yang tidak akan meletakkan rezekiku berada di tangan orang lain. Dengan penuh keyakinan, kita keluar rumah dengan kaki kanan, kita menyebut segala puji bagi Allah yang tidak akan meletakkan rezekiku berada di tangan orang lain. Tak timbul soal sakit hati, tak timbul soal panas hati, tak timbul soal iri hati dalam kita meneruskan pekerjaan setiap hari. Kerana di situ ada jaminan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah,
maka dalam hal ini kita pasti mengecapi kejayaan. Kerana itulah kita dituntut keluar rumah pergi bekerja sebaik sahaja terbit matahari. Terbit matahari namanya syuruk, dan apabila nampak bulatan penuh matahari, itu dikenali dengan istilah isyraq. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala taburkan rezeki. Kerana Allah Ta'ala taburkan rezeki mengikut sinaran cahaya matahari. Kita perlu bangun di awal pagi, kita bergerak menuju ke tempat pekerjaan dengan penuh keyakinan. Di situ ada pelbagai habuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, tanpa ada hasad dengki sesama sendiri, dan sentiasa mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan jalan-jalan yang baik. Maka disitulah kita akan dapat sesuatu yang terbaik dalam meneruskan kehidupan di bumi Allah ini. Akhirnya kita menjadi insan yang berjaya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan pada ayat 84 surah Al-Isra, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan kamu maha mengetahui siapakah yang dapat hidayah daripada pekerjaannya, siapakah yang mendapat kebenaran daripada pekerjaannya dan betul urusan pekerjaannya, maka berjayalah dia dalam kehidupannya di dunia, dan pekerjaan itu adalah ibadah untuknya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa tunjukkan kepada kita jalan yang baik agar kita tidak kecewa dalam meneruskan kehidupan di bumi Allah. Sehingga bertemu lagi dalam program-program yang akan datang, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.